Assalamualaikum. Hari ini kami berdua akan menceritakan, berkongsikan pengalaman kami berpuasa di negara matahari terbit sebagai golongan minoriti di Jepun. Okey, pertama sekali sebelum kita cerita panjang tentang puasa, apa tu puasa? Okey, puasa ni dalam bahasa Jepun kita sebut sebagai danjiki. Danjiki. Dia daripada dua karakter kanji. Yang karakter pertama tu bermaksud cut off. Karakter kedua bermaksud makan. So dalam kata lain dia bermaksud danjiki ni bermaksud kita cut off makanan yang kita ambil. So bila kita sebut danjiki, boleh jadi orang Jepun akan faham, oh kita tengah diet ke, ataupun kita daripada 3 kali makan jadi 2 kali makan ke, ataupun kita just tak makan je ke. So dia lain lah sikit dengan puasa orang Islam. So bila kita cakap kat dia, oh tak, kami danjiki ni kami puasa daripada terbit matahari sampai terbenam matahari. Lepas tu kata, lamanya tak makan dan tak minum. Tak mati ke? Kita tak mati kan? So dia kata macam terkejut lah diorang kan. So itulah impression pertama bila kita sebut tentang danjiki kepada orang Jepun. Dan untuk kat Jepun ni, walaupun sebuah negara bukan Islam, so kita tak ada autoriti pihak berkuasa seperti kat Malaysia yang akan menentukan bila satu Ramadan dan satu Syawal. Tapi kalau kat Jepun, dia ada satu komiti yang dipanggil sebagai Hilal Komiti, di mana di dalam tu terdapat wakil-wakil daripada masjid yang menyertai bersamalah komiti ni. Dan komiti ni biasa dia akan melihat anak bulan. So dia akan melihat anak bulan, sekiranya anak bulan tidak kelihatan di Jepun, maka mereka akan merujuk kepada negara Islam yang terdekat dengan Jepun, iaitu Malaysia. So biasanya selepas diorang meeting, diorang tengok anak bulan, so dia akan tunggu pengumuman puasa di Malaysia yang biasanya pada pukul 8 malam tu. So selalunya dia waktu ni ada jugalah student-student Malaysia yang akan terlibat sama untuk menterjemahkan isi pengumuman tu kepada komiti tadi. So lepas dapat info daripada Malaysia, dia akan umumkanlah melalui Facebook dia bila satu Ramadan akan bermula di Jepun. Kalau sekarang ni kami sekarang ni tengah musim bunga kalau kat Jepun, bulan 5 ni kan. So kalau dekat tempat kami, dekat Nagoya ni, kami akan puasa dalam pukul start 3.30 pagi sampai 6.30 petang. So dalam 15 ke 16 jam lah, berbeza ikut lokasi lah. Kalau orang duduk dekat Hokkaido yang atas sekali tu, dia akan mungkin puasa lebih lama lah. Kalau waktu awal kami puasa, waktu awal kami sampai dekat Jepun, kami berpuasa pada bulan 7, bulan 8, and waktu tu tengah musim panas. So bila musim panas ni, siang ni lagi panjang. So jadi kami akan buat waktu tu puasanya lebih kurang 16 hingga 17 jam lah. Yang sangat penat lah sebab panas. Panas Jepun dengan Malaysia tak sama lah. Iftar kat Jepun ni untuk orang-orang yang duduk dekat masjid yang kuat, yang besar, ataupun komuniti dia ramai, mungkin ada setengah mereka yang berpeluang untuk iftar pelbagai juadah daripada pelbagai negara. Contohnya ada kawan saya ni, dia duduk dekat satu tempat ni yang sangat ramai Muslim. Jadi diorang boleh buat jadual untuk masak iftar. So jadual ni dibuat bukan mengikut individu, tapi dia mengikut negara. So kalau contoh hari ni orang negara Pakistan, esok negara Mesir, lusa negara Malaysia. So bayangkan dalam bulan puasa kita boleh rasa macam-macam juadah daripada pelbagai negara dengan percuma bersama-sama dengan Muslim daripada pelbagai negara lah. So sangat menarik lah pengalaman iftar di masjid di Jepun. Yang bestnya kalau student lah terutamanya ataupun family pun, bila kita iftar dekat Jepun, iftar kat masjid ni, buka puasa kat masjid, yang paling best sebab kita tak payah keluar walaupun sesen lah. Maksudnya sebulan kita punya duit tu akan terkumpul. Sebab malam pun kita malam pendek, tak sempat pun nak pergi makan kat luar dan sebagainya. Jadi siapa yang dekat masjid tu biasa akan buka kat masjid lah. Tapi macam mana kalau orang puasa kat rumah, berbuka kat rumah? Buka kat rumah, kita kat Jepun ni, kita tak ada bazar. Kita tak ada bazar Ramadan. Walaupun Malaysia pun sekarang tengah Covid, mungkin susah sikit. Tapi kalau kat Jepun, walaupun tak ada bazar Ramadan, tapi kami ada cara untuk mendapatkan makanan-makanan seperti murtabak, sate, boleh dapatkan rendang, ayam pelecik, kuih muih, nasi kerabu, dan pelbagai lah, boleh kata sebut saja apa makanan Malaysia, semuanya kami boleh dapatkan di Jepun melalui kedai-kedai online yang diusahakan oleh
rakyat orang Malaysia lah. Orang Malaysia. Indonesia pun ada. Indonesia dan Malaysia di Jepun ni. So cara dia bezanya kita tak boleh nak terus dapat lah sebab online order online. So paling cepat pun kalau kita order hari ni dia akan sampai esok. Yang caranya sebab kat Jepun ni dia punya penghantaran dia sangat efisien. Kita boleh hantar makanan beku. Maksudnya kita dah bekukan makanan tu dan kita post. Kalau kita post hari ni, esok boleh sampai kepada orang yang order lah. So tapi kena merancang jauh lah. Maksudnya seminggu. Kena tahan sikit lah. Dia tak boleh nak dan terus makan lah. Tu, betul. Tapi untuk orang-orang yang nak jimatkan duit ke, ataupun yang macam tak tahannya, hari ni nak kena juga berbuka dengan satu makanan ni. So memang tak ada cara lain melainkan masak sendiri. Masak sendiri lah. Kalau tarawih pula. Tarawih pula kat Jepun ni. Tapi tak ada beza sangat kot lah. Tarawih tak ada beza sangat. Sama je. Rasanya tarawih sama je. Kat Malaysia pun buat 8 atau 20 rakaat. Kat Jepun pun masih dalam keadaan yang sama. Cuma bezanya antara solat-solat tu dia tak ada zikir-zikir lah. Dan selawat dia antara solat tu dia selalu habis je solat terus sambung kepada rakaat yang seterusnya. Dan lagi satu perbezaan mungkin yang lebih ketarik ialah selepas habis je solat tu selalunya orang akan terus bersurat. Tak ada moreh dan tak ada sembang-sembang lah. Mungkin juga dia jadi kenapa tak ada tu sebab dekat Jepun ni dia punya masjid ni selalu celah-celah antara rumah orang. Jadi pukul 10 habis tarawih tu, 9 lebih tu, kat Jepun ni dah sangat malam. Maksudnya semua orang dah tidur. So untuk mengelakkan kawasan perumahan dia nak mengelakkan mengganggu jiran-jiran, memberikan impresi yang tidak baik kepada Islam. Jadi selalunya lepas habis tarawih tu, imam atau etika masjid tu akan minta semua orang untuk bersurat. Okay. Kalau pasal iktikaf pula, untuk orang lelaki mungkin tak ada masalah. Macam banyak masjid yang terima, terutama waktu Ramadan. Tapi kalau untuk muslimah, sangat susah nak cari masjid yang terima untuk muslimah beriktikaf kat masjid. Mungkin boleh jadi untuk setengah masjid yang kecil sebab tak ada space lah, tak ada space yang selamat dan sesuai lah untuk perempuan. Tapi kebanyakannya adalah disebabkan perbezaan budaya. Macam kalau kat Malaysia orang perempuan dah biasa pergi masjid, dah biasa beriktikaf di masjid-masjid besar. Tapi ada setengah negara Islam ni dia tak berapa menggalakkan wanita-wanita dia pergi ke masjid atau apatah lagi beriktikaf. So jadi dia depends lah untuk pengurusan masjid tu. So, selalunya sebab pengurusan masjid tu dipegang oleh negara-negara yang budayanya berlainan dengan Malaysia. So jadi muslimah ni selalu tak dapat lah peluang beriktikaf di masjid. So kalau nak rasa nak qiyam jama'i sama-sama tu memang kena kumpul sesama lah. Kat rumah ke, Airbnb ke beriktikaf. Okay, bila puasa ni, ni pengalaman kot lah. Kami pernah duduk di Jepun ni waktu belajar dan juga waktu bekerja. Waktu belajar dulu biasanya kita akan lifestyle kita tak akan berubah pun sebab kita minoriti kat sini. Jadi tak adalah waktu kelas tu dipendekkan ke, boleh balik awal ke, kerja pun dipendekkan, tak ada kan. So biasanya lifestyle tu seharian akan macam biasa. So kadang-kadang memang kena bawa spare lah, kurma dalam beg ke, coklat ke apa waktu boleh untuk waktu berbuka nanti. Lepas tu kalau setakat ni bulan 5 hingga bulan 7 ni bulan-bulan yang orang sukalah bawa ajak pergi barbecue kat luar. So jadi macam kalau kita kan puasa kan, so macam untuk tak bagi orang rasa awkward lah tak nak puasa pergi barbecue. So kita akan explain lah pada orang Jepun, kami tengah puasa sebenarnya. So siang tak makan. So jadi waktu tu akan jadi peluang lah untuk kami terangkan kepada orang-orang Jepun yang belum Muslim ni untuk terangkan tentang puasa. Dan kalau tadi kami cakap dia terkejut kan, yang menambahkan bukan setakat terkejut tapi kerisauan kot lah kepada lecturer, sensei ataupun kawan-kawan yang rapat. Dia akan macam risau, tak apa ke kita tak minum ni kan, tak makan kan. Sebab dekat Jepun ni kalau especially musim summer, musim panas ni banyak kematian disebabkan dehydration. So dia risaulah kalau kita tak makan tak minum ni, kita pun high risk lah kot bagi dia untuk mati tu. Tapi Alhamdulillah tak pernah dengar lagi lah kes musim. Dan bagi orang yang bekerja pun ada serta yang bekerja dekat site kan, apa kena pergi ke site. Selalunya bila kita akan terangkan lah kita sedang berpuasa. So bila kita terangkan, kalau kita dapat kita punya bos tu yang memahami, so dia akan mengurangkan lah kalau boleh. Kalau biasa pergi ke site tu 5 jam, dia akan kata 2 jam lebih cukup lah. So dia suruh balik. Sebab dia pun risau kalau apa-apa terjadi kepada kita akan bagi bad impression jugalah kepada company.
Dan itu daripada segi daripada side company. Daripada kita sebagai pekerja pula, kalau saya sendiri, saya bila dah start kerja ni, saya akan cuba sahur dengan lebih proper lah, supaya kita ada tenaga untuk berpuasa pada esok harinya. So orang Jepun ni bila dia tahu kita berpuasa, tapi dia nampak kita segar. Dia nampak kita ada tenaga, so dia akan kata, oh hebat orang Islam ni. Dia kata hebat. Dan kita punya niat satu je, supaya dia tidak memberikan impresi yang tidak baik lah kepada Islam tu sendiri. So cerita selepas COVID, kalau tahun lepas boleh kata memang banyaklah masjid yang tak buat pun tarawih. Iftar memang tak lah. Tapi tahun ni alhamdulillah dengarnya ada masjid-masjid yang dah start buat tarawih, tapi tak dapat buat, tak buatlah iftar. Tarawih still dibuat. Kalau untuk berbuka pula, kalau berbuka di luar, sebab kedai masih dibuka seperti biasa. Jepun dia tak ada total lockdown ke apa, cuma tempoh pengoperasian tu pendek. Okey, itu je perkongsian daripada kami, pengalaman kami berpuasa di Jepun. Okey, Assalamualaikum. Bersama membina masyarakat.